Ya Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwan, akhwat sidang majlisil ilmi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah masih kita duduk dalam perjuangan melawan hawa nafsu dan syaitan yang merupakan musuh asasi asli kepada manusia semuanya. Maka antara lainnya hari ini kita duduk dalam bab cara menyelamatkan diri dan memenangkan permusuhan kita dengan syaitanur rajim. Yang keempatnya ialah membaca al-mu'awwidhat, iaitu membaca 3 qul. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kemudian قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Kemudian قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Inilah ajaran Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Arhamur Rahimin dengan hambanya. Dia memberi cara-cara nak selamat daripada serangan syaitan, permainan syaitan. Maka inilah di antaranya ialah selalu kita membaca al-mu'awwidhat. Perkara yang boleh
melindungi kita, surah-surah yang boleh melindungi kita daripada hasut syaitan. Dia panggil muawwidzat, ya. 3 semua. 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, bacanya bila ketika nak tidur. Baca 3 kali. Qul itu cara mula-mulanya hampuh tangan, siup dengan mulut ke dalam 2 tapak tangannya. Itu dah. Kemudian baca dalam 2 tapak tangan itulah 3 kali qul. Nah, kemudian menyapu dengan kedua-dua 3 qul tu, kemudian sapu dengan 2 tapak tangannya, akan semua kepala, muka naik ke atas badan kita semua sebelah dari apa ni. 3 kali belum ada nak tidur. Nah, sapu nak uji selamat ni apa yang kotor tubuh daripada serangga-serangga syaitan, ya. 3 kali buat, ya, belum nak tidur. 3 kali buat. Nah, lepas tu tiap-tiap lepas sembahyang pagi-pagi, nah, dan tiap-tiap pagi mengeringi solat subuh, dan setiap petang mengeringi solat asar. Kita baca 3 kali juga, tapi tak ada kena siup dalam mulut, dah baca saja, ya. Nah, qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, pagi dan petang. Itu kita ada ayat dalam azkar nabawiyah PK kita tiap-tiap hari kita baca pagi petang tu. Nah, maka kelebihannya sangat banyak apabila kita baca 3 qul tu pada pagi-pagi 3 kali, petang 3 kali. Nah, sama ada kita nak baca lepas sembahyang selalu ataupun wirid suku pada sembahyang pun boleh juga. Nak kira dalam wirid sembahyang selalu pun ada sesungguh yang mau pakai gitu juga. Tapi hak wirid lepas pada sembahyang tu ya suku pula. Kalau kita kira tu, nah, suku-suku tu labur pada kita sikit. Ya 3.3 tu mengeringi solat-solat fardu sekali ya tu. Nah, dalam aurat maksurah kita buat tu. Nah, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas 3 tu, ya. Kalau lain tak ada suruh baca Fatihah, tak ada suruh baca. Tak lepas sembahyang tak ada waris daripada Nabi suruh baca Fatihah, tak ada. Nah, baca 3 qul ni adalah insya-Allah taala waris pada Nabi sebagai wirid maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca tu Nabi bacalah, tak usah turut tabiat adat kita tu. Waktu tu kita tak tahu, kalau ada tempat mari daripada Nabi tak apa juga. Kalau tak ada tempat mari, maka kita tu buat hak sekadar Nabi buat, ya. InsyaAllah ta'ala. Makna dia belah mana? Qul huwallahu ahad, mana kata sabda oleh Muhammad, kata oleh Muhammad bahasa Allah tu satu. Nah, Allahus samad, Allah tu tepat tu puas segala-gala kepada dia, dan lam yalid wa lam yulad. Nah, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tak beranak ikut orang. Dia sendiri tidak ada siapa duk beranak ikut dia. Tu kata lam yulad. Lepas tu lagi akhir sekali, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya penyerupa, tidak ada satu pun daripada makhluk ni yang serupa dengan Allah. Tu jangan kata Allah tak serupa dengan makhluk, lah tu tak apa berlagu mana, yang memberi arti negatif sikit. Tapi hak Allah Ta'ala ayat Al-Quran dia sama ada dalam suratul Al-Ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad, maupun dalam surah satu lagi iaitu laisa kamislihi syai'un. Semua tu syai'un tu ialah sesuatu, tidak menyerupai Allah. Nah, syai'un tu tidak menyerupai Allah, bukan Allah tidak menyerupai syai'un. Kalau kau tu dibalik makna ayat tak apa molek asal makna ayatnya laisa kamislihi, yani laisa syai'un kamislihi. Nah, laisa kamislihi syai'un tu, laisa syai'un kamislihi. Hak ni seperti juga
walam yakun ahadun kufuwan ahad. Yang kena takdir kat tu. Nah, tidak ada satu perkara pun dalam dunia ni, di luar dunia pun, yang menyerupai Allah. Kalau kita buatlah tu nampak melia tinggi Allah. Tapi kalau kita kata Tuhan tak serupa dengan orang tu, tu makna katanya kadang-kadang itu baik gambar tak molek, gambar negatif, supaya kita pergi kecek yang ni tak serupa orang ni. Jadi makna kata ya cacat lah. Nak golek orang kecek bahasa ialah tu. Nah, maka kita tu Allah Ta'ala pun berayak dalam Quran dia dalam bahasa yang pesing katanya tak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Tu Allah Ta'ala berayak pada kita. Jangan kita balik makna kecek. Nah, sebab tu saya tak apa sokong mana mukhalafatuhu lil hawadis tu. Tak apa sokong mana hak tu. Sebab apa? Sebab nak jadi kata dia tu. Nah, nak ambil lek dia tu walak tak kena. Ambil lek makhluk tu walak tak serupa dengan tu. Tapi tak apa, bukan salah 100%, cumanya tidak atas tang ayat tu. Nah, tak ada ya insya-Allah taala dia. Walau bagaimanapun kita marilah berasa kata laisa kamislihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudah kalau orang panas sikit laisa kamislihi syai'un. Kalau orang tak panas lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ambil ayat tu sudah. Mudah ayat semua orang faham. Orang baca pandai belaka qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad tu cucu saya lalu umur 2 tahun pandai dah. Nah, begitulah ya insyaallah taala. Yang keduanya qul a'udzu birabbil falaq. Kata oleh Muhammad, aku minta berlindung dengan Tuhan kepada segala makhluk. Al-falaq ni mana al-khalqu pun boleh, ataupun terjemah makna as-subhi pun boleh. Rabbil falaq, rabbis subhi, rabbil falaq, rabbil khalqi pun boleh kedua tu. Ya, aku minta berlindung dengan Tuhan segala kejadian, Tuhan kepada pagi, min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan apa yang ia buat, apa ia cipta, apa ia jadikan. Segala kejahatan Tuhan jadi belaka, makhluk Tuhan belaka. Lalu tu kita kena minta di Tuhan lah untuk selamat daripada makhluk dia. Pasal dia dah, orang lain tak kuasa nak selamat daripada makhluk dia. Ya, tu dia. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila ia gelap. Yang malam bila gelap tu yang banyak kejahatan sikit daripada siang hari. Nah, kerana malam ni merupakan perjalanan syaitan. Syaitan suka berjalan balik malam lah gelap. Asal gelap-gelap ni tak molek asalnya. Jadi tempat tak molek tu syaitan dia hinggap selalu, dan tempat tak molek dana kok. Nah, tu dia. Zulumat, gelap, semua tu ya. Semua tu merupakan kegulitaan. Maka dia panggil waqab malah tu. Ghasiqin malam apabila atau bulan boleh apabila bulan tu gelap. Tu waqab tu ya, boleh gaklah tu. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan orang-orang duk siu, orang tina, orang lek main besen-besen ni. Nah, ataupun benda-benda tiup biasa tali-tali tu. Nah, fil 'uqad, dalam tali-tali, dalam apa dia, dalam simpo-simpo tali dia katakan uqad. Dia puak-puak sihir ni Tuhan hajar dia. Nah, apa dia fuak iblis syaitan ni mengajar puak sihir itu pesing tiup dalam tali-tali baluk. Nah, ikat-ikat gak. Nauzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min syarri hasidin iza hasad, dan daripada kejahatan orang yang hasad. Iza hasad, apabila dia tu hasad. Apabila dia hasad juga, Allah takutnya kita daripada buat hasad deki ni. Nah, kita boleh mai ke dunia hasil daripada hasad deki hak iblis. Hasad deki ni yang mengkhianat, merubahkan banyak. Allah Ta'ala buatkan Allah ni melalui hasad deki. Lalu tu kita minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan hasad deki.
Hasad deki kalau ia tak hasada tak apa. Tiap-tiap orang ada perasaan hasad tu dalam hati, tapi ia tak ada hasad tak apa. Iza hasada tu bahaya. Apabila dia hasad. Tu semua tu kita disuruh minta berlindung. Minta berlindung. Ya. Suruh minta berlindung dengan siapa? Dengan Allah. Bi Rabbil Falaq. Nah, daripada kejahatan ma khalaq. Tak berlindung dengan Allah. Lain benda Allah tak kuasa nak berlindung belaka tu. Allah. Banyak kita rebeh pening. Rebeh iman kita direbeh-rebeh gitu. Yang berasa nak minta orang tu, yang berasa nak minta ke hening. Nah, ma khalaqa syarri ma khalaq. Banyak. Nah, syarri ghasikin idza waqab, syarri naffasati fil 'uqad. Nah, walaupun manusia boleh tolong kita siuk kau tu siuk kau ni, tapi yang menyembuh kita iaitu Allah. Nah, yang menyelamatkan kita ialah Allah. Begitu juga nak selamat pada hasad, minta doa, Allahumma inna na'udzubika min hasadil hasidin. Aku minta berlindung dengan kamu daripada hasad orang yang hasad kepada aku. Dan Tuhan jaga tak apa, Tuhan beri pelindungi tak apa. Orang nak hasad senyakna pun ia tak makan mana. Nah, ia tak makan mana. Kita duk baca hak ni semua, orang tu hasad juga tapi tak memberi kesan setara mana. Ya, bermain sihir kita tapi tak banyak mana. Nah, jangan ingat atau bahawa itu mana Nabi juga disihir oleh Yahudi. Nah, dan berasa seriang-seriang juga, bukan tak ada kesan sikit abuk, tapi kesan tak besar. Sepatutnya mati Nabi kalau turut dia sungguh. Nah, ya wak nak mati Nabi. Yang main tu nak mati. Tapi Allah Ta'ala tolong Nabi sebab Nabi duduk dengan Allah. Nah, cuma ada tak kesan, ada juga. Nah, berasa tak roh. Tu Nabi ada berasalah tu. Nah, dia mau cabut barang tu, ya wari tak dalam satu kawasan. Orang pergi cari benda tu cabut tahu, segar. Nah, ada juga balas tu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi tidak bawa pedang mudarat banyak. Sekadar katanya Allah Ta'ala juga kepada dia, berlaku juga ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekadar kata nak contoh, kata orang-orang soleh macam Rasul, orang yang cukup syarat macam Rasul pun digoda dan diberi kesan sekadar oleh sihir yang dibuat oleh tukar sihir daripada orang Yahudi. Nah, itu dia. La ilaha illallah. Jadi ayat Qul a'udzu birabbil falaq ni merupakan satu penempihan, sekatan, kotor daripada barang luar tubuh kita. Sama ada dalam bentuk al-falaq, sama ada syarri ma khalaq, sama ada syarri ghasikin iza waqab, syarri naffasati fil 'uqad, syarri hasidin iza. Semua tu kejahatan-kejahatan luar daripada tubuh kita. Kita minta berlindung dengan surah Al-Falaq. Adapun kejahatan lagi, kejahatan duk dalam tubuh kita sendiri. Ini suratul Nas. Nah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kata oleh Muhammad, aku minta berlindung, minta jaga, minta siapa? Rabbin nas, dengan Tuhan kepada manusia. Malikin nas, raja kepada manusia, Tuhan kepada manusia. Ilahin nas, sembahan Tuhan yang disembah oleh manusia. Tiga perkara Oh, minta dengan tiga nama Tuhan. Kalau Qul a'udzu birabbil falaq ya, Qul a'udzu birabbil falaq ya. Halus ya kalau halua, hak Allah ni bahaya. Lalu tu minta dengan tiga kali. Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas, ilahin nas. Berat. Untuk nak selamat berapa minta? Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan
syaitan yang bersifat dengan al-waswas, waswah, al-khannas, kelong. Waswah mana wi ajar jahat kepada kita. Suruh kita bohong, suruh kita murih ke orang, suruh kita deki ke orang, suruh kita berzina, suruh kita curi barang orang. Tu dia panggil waswas. Khannas dia sebab apa? Sebab kita tu berhubung dengan Allah. Ya Allah dengan Allah, setengah Allah sungguh. Ya sepengah buluh dengan ular dengan Allah. Ya patah. Ya dengan lain goda tak ada. Nah, goda dengan Allah tak ada dah. Nah, beringat Allah ya khannas, kelak tak lagi dia Allah. Ya khannas, waswas. Nah, kita lupa pada Allah. Gang ke dia. Tak ingat dia tak apa, ya tak ada syarat nak ingat dia. Lupa Tuhan sajalah. Terbuka pintu syaitan bila kita terlupa Tuhan. Jangan buka pintu syaitan dengan kamu lalai kepada Allah. Dan jangan kamu sokong syaitan dengan kamu buat maksiat. Dua perkara dah. Jangan kamu buka pintu syaitan dengan kamu lalai pada Allah. Jangan kamu sokong perbuatan syaitan dengan kamu buat benda maksiat. Dua perkara. Nah, sokong buat maksiat, buka pintu ke syaitan, lupa pada Allah. Allah. Rumah kita terbuka teruk dah. Jadi tubuh kita ni sebuah rumah ni. Nah, syaitan kira sok mau nak masuk ke mana tak boleh masuk. Dah ingat pada Allah tak boleh masuk, katuk belicing. Terutama kali kotor dengan doa, baca doa tu, baca doa ni kotor, syaitan masuk tak boleh. Tapi apa terlupa pada Allah pak, guk dia selalu dah. Allah. Ya Allah. Tuhan ni murah. Ya tolong dia jauh tak tolong dia tolong selalu dah. Tak ada meh dah dia tu. Kata dia tu kita minta tolong dia, ya tak tolong tak ada, tak sebab manusia dhaif ni. Minta tolong 10 kali tolong sekali. Atau manusia ya dhaif, jangan dek kira dengan dia. Ya dhaif. Manusia tak ada kuasa apa, tak usah minta tolong pada manusia. Tapi minta tolong pada Allah, Allah Taala bersedia nak tolong 24 jam. Nah, tali Allah ya. Patut apa lagi? Satu ya. Syaril waswasil khannas 3 kali dengan nama Tuhan nak tolong, nak minta celaka syaitan. Syaitan yang namanya al-waswasil khannas menurut Ibnu Abbas ya, atas nama syaitan. Sifat syaitan atau nama syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang sentiasa waswahkan ke dalam di dalam dada manusia. Auzubillahi minasyaitan. Auzubillahi minasyaitan. Waswah dalam dada manusia minal jinnati wan nas. Apabila manusia tu lupa pada Allah, ya waswah dah daripada jin dan manusia. Ni ayat katanya syaitan tak ada 2 bentuk, syaitan jin atau lebih tak nampak tengok, dan syaitan manusia atau nampak tengok tapi tak khabar. Dengar hak dia agak sedap, rasa nak turut dia. Lek tak molek lah. Lek tak molek ya panggil syaitan manusia lah. Sebab ada tak molek tu kita nampak tak molek sungguh, sebab zina, sebab bohong, supaya awak berdeki ke orang, balah dengan orang, bergocah takib, bedeh, bunuh orang. Atau lek tak molek sungguh. Maupun tak molek bersaing ayat, bersaing ajaran agama tapi tak betul dengan agama hak sungguh. Syaitan jugalah tu. Ya berayak korek tapi bukan barang pada agama dak. Mana kata bukan agama, mana bukan dari Allah, bukan dari Rasul, bukan daripada anak murid Rasulnya tu. Anak murid Rasulnya sahabat Rasulullah. Kalau bukan daripada matu, mana kata ia dak buat jahat kepada kita. Tu orang panggil jin, syaitan manusia. Nah, tu. Dan kita pernah dikata oleh demo-demo kata kita syaitan sebab kata kita duk ajar barang tak kena. Nah, tapi kita nak minta tegar di mana kita tak kena, tolong tegar. Tak ada ayat lagi betul mana tak kena tu. Nah, maka alhamdulillah kita dekat dengan Allah dan Rasul sudah. Orang nak kata gana tak apa. Nah, Firaun lagi kata Musa sesat. Buat Quraisy kata Nabi sesat. Nabi sesat boleh. Nabi Musa sesat, pak kita sesat, tak ada pelik gapo kalau fok-fok. Biasa tak juh nak kata kita
Ya, insya-Allah aslahanallahu wa iyyahum. Minta Tuhan baiki kita dan baiki mereka. Nah, jangan duk jadi nampak tak betul. Siapa tak betul pakai klik jalan betul. Jalan betul duk terbuka, tak ada katut sikit abuk. Quran duk terbuka 24 jam. Nah, hadis duk terbuka 24 jam. Tafsir Quran terbuka 24 jam. Nah, syarah hadis terbuka 24 jam. Maka tak ada biasa katut pada siapa nak pada benda benar. Umat Islam. Nah, kita belum nak kata, kita tengok dulu betul ke tak kita kata. Janganlah barang tak serupa dengan kita reti itu makna kata salah. Sebab kita tu ama utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kamu diberikan ilmu kecuali sikit, ya ilmu hak tahu kemung tu. Jadi kalau ada gapo tak tupa kamu tahu, mungkin ngaji tengok. Boleh jadi betul dia. Kalau tak betul, maka mu jangan terima, hai umat Islam. Tapi we ngaji we sungguh barang hak orang-orang duk beroyak hak tak betul yang kita reti tu. Ngaji we sungguh. Jangan we menyalahi. Tak betul makna kata menyalahi dengan ajaran Allah, ajaran Rasul, ajaran Islam yang difaham oleh para sahabat radhiyallahu anhum ataupun oleh as-salafus salih dalam masa 300 tahun pertama. Kalau menyalahi dengan tu, maka tak ada halang nak betul. Tak ada halang nak betul. Kalau tak menyalahi, insya-Allah betul. Kalau kata kita faham ayat ni lah ni, cari siapa katik faham ayat lah ni. Kalau ada ulama daripada salafus salih faham, insya-Allah betul. Ya kadang-kadang ambil ayat Quran juga, tapi cara beristidlal tu tak betul. Cara berdalil tu tak betul. Cara beristidlal tu kena ada satu, ada kaedah, duanya ada manusia mari duk royak belum pada kita. Supaya dia kata, sudah ya panggil betul dah tu. Insya-Allah taala itulah ajaran mudah ya, tak ada payah sikit abuk nak cari jalan betul. Nak cari hak belak tu payahnya. Tapi subhanallah, hak belak dia boleh payah nak tinggal sebab syaitan suka pada benda belak. Suka benda iwaja, kepada benda bid'atan, kepada benda kharafat, syaitan suka pada benda tu. Lepas tu payah dia gantung, dia boleh hak tu, dia boleh ikat dengan hak tu gak nyapaku dia payah nak cabut umat Islam. Itulah waswasul khannas. Jaga malah umat Islam. Waswasul khannas bukan sekadar katanya suruh buat jahat dalam bentuk hak nampak jahat, tetapi suruh buat jahat dalam bentuk yang tak ada nampak jahat pun ada banyak juga. Iaitu kita berasa kata ni lah agama sebenarnya bukan agama. Sebab berlaku agama, sebab tak ada dari Allah, tak ada dari Rasul, tak ada jadi daripada as-salafus salih faham balah tu, maka tak usah duk kata agama lah. Nak panggil adat, kamu nak turut adat boleh, adat kita boleh. Yang kata agama kita, sebab agama mari daripada Allah dan Rasul ya. Kalau tak ada kata daripada Allah dan Rasul, tak usah duk royak kata agama, supaya kita tu tak ada basakan agama Allah bukan daripada ajaran Allah dan Rasul, insya-Allah taala. Waktu dah minta berlindung dengan tiga ni. Apabila kita minta berlindung dengan tiga ni pagi-pagi, jadi sehari-hari kita baca berapa kali Muawwidzah ni? Lepas sembahyang 5 kali. Pagi-pagi 3 kali, petang-petang 3 kali, jadi berapa? Di sebelah. Lepas tu dekat nak tidur sekali, jadi 12 kali sehari kita baca Muawwidzah. Ya, jalan tak? Jalan dah. Lepas sembahyang, tiap-tiap sembahyang baca 5 kali. 5 kali waktu. Sembahyang sunat tak, sembahyang fardu ya. Lepas tu juga pagi 3 kali, petang 3 kali. Jadi berapa dah? Jadi 11. Lepas tu juga dekat nak tidur 3 kali, dekat tidur 3 kali, maaf. 3 kali. Jadi 14 kali semua. 14 kali kita baca Muawwidzah tiap-tiap hari. Jangan kurang 14 kali dah. InsyaAllah ta'ala kita selamat daripada gangguan syaitan. Kalau kita duk baca tiap-tiap hari, tak kurang ada 14 kali. InsyaAllah ya. Kemudian kita seterusnya, nombor 4 yang saya atur sini nombor 5 dah lah.
Sebab kita tambah mula-mula sekali pahal syaitan tu mula-mula. Jatuh juga saya ni. Saya dua ahad syaitan dah tu tak royak juga supaya pahal syaitan. Nah, mula-mula sekali saya buh nombor 1. Nah, cara menyelamat dari tipuan syaitan ar-rajim ni ialah bersungguh dalam mengenali hakikat syaitan. Jatuh tu sah. Jadi syaitan dia pipai sungguh. Oh, dia lawan sungguh. Gelecah juga boleh kat dia sah. Jadi duanya, jadi akal satu dia kedua lah. Bersungguh dalam memusuhinya. Nak musuh kan, nak main tak kenal. Jadi akal satu tu bersungguh dalam mengenali hakikat syaitan. Akal dua bersungguh dalam memusuhinya ya. Saling dia akal dua lah tu dah. Nah, ketiganya gapo dia? Nah, jampi membaca muawwizat. Akal empatnya, akal tiga baca muawwizat, akal empatnya akal empat baca muawwizat. Jampi dulu akal tiga dah, jampi anak-anak dengan jampi bacaan seperti a'udzu kalimatillahi tammati min kulli syaitanin hamah min kulli ainin lamah. Dan yang kelima membaca basmalah atau zikrullah, ikutlah asal ingat sebut Allah, terutama basmalah sendiri. Basmalah bismillah itulah. Orang Arab yang nak pandak dia panggil basmalah. Nah, tu. Bila di sini saya hari sebanyak gapo baca basmalah sebanyak 5 tepat semua. 5 tepat 5 tepat semua. Ya Allah. Iaitu bila satunya ketika jampi syaitan hendaklah membaca bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih dia Abu Daud nombor 4982, la taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithla al-baiti wa yaqulu biquwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dhalika tasaghara hatta yakuna mithla az-zubab. Hadis ni hadis sahih ya Abi Daud. Maksudnya lah seorang lelaki memaki hema dia yang menunggangnya dengan suduh, tunggang jatuh dia ke mana gitulah, maki ta'isa syaitan, celaka syaitan ya tu. Maknanya menata pun boleh di syaitan juga kalau dia buat jahat. Menata yang jahat adalah syaitan. Ta'isa syaitan. Syaitan ni tu dia. Lalu Rasulullah dengar, dia lari dengan sebenarnya, janganlah engkau memaki atau mencelakakan syaitan, jangan. Yang kata celaka gitu, ta'isa ni mencelaka lah. Kerana sesungguhnya apabila engkau berkata demikian, jadi bertambah besarlah syaitan itu, sehingga jadilah besarnya itu seperti rumah. Syaitan lalu dia besar apa rumah. Serta ia berlagak sombong sambil berkata, aku ni bangga dengan kekuatannya, aku tetap menggoda engkau dengan kekuatan aku. Tu. Dan kita maki dia sedap. Sebab apa? Sebab maki ni Tuhan duk maki dia, dah tak ada pelik apa maki. Nah, bagi dia tak ada pelik sikit abot, tak ada takut ke maki. Orang jahat tak takut ke maki. Yang kemudian kita ni wasa sedap cakap dah maki dah tak kena. Nah, maki ni bagi syaitan perih. Sebab dia teruk dah maki lagi. Dia tu lebih jahat pada, lebih jelek pada maki lagi syaitan ni. Nauzubillah minasyaitan. Lalu Nabi kata, qul walakin qul, tetapi katakanlah bismillah. 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 Ya lari. Kerana apabila engkau berkata demikian, yakni membaca bismillah tu, jadi kecillah syaitan itu, sehingga jadilah kecilnya itu seperti lalat. Tadi supaya umuh. Baru kita kata bismillah.
Semua ni kita tak boleh pakai akal belakon. Ni benda sam'iyat. Syaitan pun kita tak nampak. Ayat ni pun kita tak apa, tak tahu nak gamak. Lahana besar, lahana kecil dia tu. Tapi ini adalah merupakan satu ajaran Allah. Ajaran Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis sahih. Kita boleh pegang dengan dia. Nah, nyata bismillah. Gapa-gapa kalau nampak tak tahu bismillah. Nampak nak terlibat bismillah. Ya, satu tadi auzubillah, tak apa dah auzubillah tu suku. Bismillah suku pula. Nabi ajar kita turut dia sudah. Tak usah buat kalau dengan orang lain lah tu. Ni Nabi ajar tu. Nabi tak mengaji cara dia bertuhan pada Allah. Nabi Allah Taala ajar dia melalui Jibril kadang-kadang melalui wahyu secara tidak mari melalui Jibril. Ya, habis tu dah. Kalau kita rasa nak murid siapa-siapa, kita yang tipu dia semua. Semaya baik, semaya rasa buat kerja apa-apa tipu semua. Baik kita ingat tak kena tipu, bismillah. Ingat. Ya. Allah. 5.2 pula. Ketika tutup pintu dah apa-apa berjana nak bekah. Tutup gapa-gapa bismillah sikit tutup. Sabda Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih sahih benar-benar ni. Wa aghliqul abwaba wadhkuru ismallah. Fa inna asyaitana la yaftahu baban mughlaqa. Allah. Ya, sahih Bukhari Muslim. Maksudnya apabila masuk waktu malam, ni terutama waktu malam, maka hendaklah engkau tutup pintu-pintu rumah engkau. Katuk pintu dah. Buat malam katuk dia pintu. Jangan duk ngangor pintu rumah kita. Tu sunnah Nabi dah. Kalau tak ada wasarana apa katuk. Tu sunnah Nabi paling katuk itu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah ni yang bercahaya hidup kita dan kita turut sunnah. Serta bacalah basmalah. Bismillah katuk pain. Seolah-olah selak pintu tu. Terselak dengan bismillah. Ya. Kerana sungguhnya syaitan tidak lagi kuasa membuka pintu ditutup secara dikuncikan dengan lafaz bismillah. Kucing nak nyelak tu tak ada lagi. Kucing dengan bismillah. InsyaAllah tak apa. Sama ada kita katuk benda-benda gapa. Begitu juga cara menutup apa-apa bencana atau apa-apa bekah dan alat-alat makan minum dengan menyebutkan nama bismillah, nama Allah. Katuk saji bismillah, katuk air bismillah. Kalau kita katuk itu insya-Allah selamat. InsyaAllah penutup itu terkunci baik. Syaitan tidak dapat membukanya lagi. Ya, syaitan jin khususnya. Syaitan manusia pun. Tapi kalau pintu kena selaklah katik. Selak katik. Katuk katik usaha patut mari katuk jalan maknawi, penyelak maknawi panggil selak. Insya-Allah dah. Tu ajar Allah belaka tu. Hadis sahih. Bukan main-main dak, bukan cerita dangan dak. Yang ketiga, 5.3, ketika hendak masuk sejid, berkata putri Fatimah binti Muhammadur Rasulullah SAW, anak Tina Fatimah. Anak Tina Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Dia katakan Rasulullah SAW iza dakhal masjid qala bismillah. Ini hak lafaz bismillah. Wassalatu ala rasulillah, wassalamu ala rasulillah. Ini lafalah ni dah. Ini musannaf Ibnu Abi Shaybah, musannaf libni Abi Shaybah, Ibnu Sagid dah. Ibnu Abi Shaybah. Rakam 29,770. Ya. Ibnu Abi Shaybah. Ya.
adalah Rasulullah SAW apabila baginda masuk masjid, baginda membaca bismillah. Ada satu hadis lagi, nah, bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ada soalnya Allahumma sallim wassalamu ala Rasulillah. As-salah suku, as-salam suku. Allahumma salli ala Muhammad suku, Allahumma sallim ala Muhammad suku. Salim ni wisalah dia, salat ni berdoa. Allahumma salli ala Muhammad, berdoa kepada Nabi Muhammad. Itu rahmat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita kata Allahumma salli wa sallim, tu mana katanya kita wisalah kata. Assalamu alayka ayyuhar rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, salah. Tahu salah kadang-kadang tak sebut salat pada tahiyat. Assalamu alayka ayyuhar rasul ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wisalah tu. Wisalah ni Nabi jawab salah. Adapun kalau selawat, hak tu Tuhan tu rahmat, 10 rahmat kalau selawat. Hak ni Tuhan jawab. Ya, ada satu malaikat duduk di atas kubur Rasulullah SAW, bila dia tahu kata siapa salah ke Nabi, dia kata Yusuf bin Ibrahim wisalah ke Muhammad. Nabi Muhammad jawab wa alaika wa ala Yusuf. Nah, assalam, jawab Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Nah, siapa setengah kata ini di antara cara birrul walidain juga, wisalah ke Nabi. Assalamu alayka ayyuhar rasul, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh tu. Kita kata belah tu Nabi jawab salah, Nabi diberitahu kata Yusuf bin Ibrahim. Jadi pak ita pun tak ada, pak ita mati dah, tapi nama ada di kalangan Nabi juga. Kata new kepada mak pak, di antaranya kita salah kepada Nabi. Sama ada kita salah dak apa Nabi kubur dia atau salah di rumah, tak apa, tak ada mesti pergi kubur dia. Siapa belaka mereka pergi sapa pada Nabi, Nabi jawab belaka salah semua umat dia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Assalamu alayka ayyuhar rasul ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, sapa kepada dia belaka. Dan pada riwayat yang lain baginda membaca lagi, baca masuk sujud itu baca lagi a'udzubillahil azim wa bihajjihil karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim. Jadi Abu Dawud. Maknanya tak ada buah makna tadi. Allah. Maksudnya tak ada buah makna. Kita mau sekali lagi insya-Allah tak buah makna. Aku minta berlindung dengan Allah yang Maha Besar, dan dengan mukanya yang maha mulia, dan dengan kekuatan kesultanannya yang maha lama, daripada syaitan yang rejek. Minta berlindung dengan syaitan. Waktu masuk sujud dah, menurut satu hadis tu dia kata hari itu tu Allah Ta'ala jaga daripada serangan syaitan. Apabila dia baca, tiap-tiap orang baca masuk sujud lah ni, dia jaga daripada syaitan lepas tu. Sebab kita minta waktu masuk sujud, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim. Insya-Allah dah tiap-tiap masuk sujud baca doa ni dah. Nah, dapatlah dia tu perlindungan dari Allah, katanya sehari penuh. Dalam satu hadis tu, ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Habis dah dia. Dan lagi pula ketika keluar dari rumah, ini nombor 4. Tubik rumah, nak mari ngaji pagi tadi, nak pergi kenak ke, tubik nak pergi ngaji, nak pergi sekolah, nak pergi ke mana pun, tubik pada rumah tu adalah satu stesen besar situ nah. Stesen tu kena pakai molek. Nabi suruh, dia kata lah mana dalam hadis Abu Daud, dia kata iza kharaja ar-rajulu min baitihi فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتنحى له الشياطين
fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufya wa wuqiya. Buat dia kecek sama dia syaitan. Abu Daud 5095, maksudnya apabila seorang lelaki atau perempuan keluar dari rumahnya nak pergi kanan-kanan, ikut tu baik pada pintu rumah, maka ia berkata bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mudah ya. Para Nabi tak ada jarang nak sapa dua baris. Ya nak jadi umat dia boleh pakai belaka, hak bodoh, hak cidik, hak tengah yang pakai boleh belaka bagi dia. Sebab yang mudah-mudah ya awak jadi contoh, sebab dia mari sebagai contoh kepada umat dia. Ya sia takut umat dia payah, dia udah pandai-pandai. Nah, tak ada kena duk lengoh, hakik angin dah, pandai-pandai. Alhamdulillah. Nah, dia katakan apabila seorang lelaki atau perempuan keluar rumahnya berkata sebab ning, maksudnya makna dia dengan nama Allah, aku bertawakal ke atas Allah, tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan kekuatan Allah. Itu makna dia. Nah, bismillah. Nah, dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku tawakal pada Allah. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran dia, wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Maka siapa yang tawakal pada Allah maka cukuplah dia, tak ada kena lagi cari pia dah. Padai dah dia. Nah, ada kena cari pacu tu pacu ni tak dah. Allah Ta'ala jagalah. Ya, tu dia. Ia berkata, Nabi katalah, yuqalu, dikatakan hina izin, waktu tu. Nah, dikatakan ketika tu dikatakan oleh apa dia kata, setengah malaikat kata, engkau telah dipimpin, hei Muhammad, hei Aisyah, bamu tu baca rumah mung tu bacalah ning tu, ada malaikat mai dia kata hudita, kalau tina huditi wa kufita wa kufiti wa wuqiya wa wuqiya wa wuqita atau wuqiti. Maksud tiga utai ni lah mana? Maksudnya engkau telah dipimpin dah, tak apa dah malak dah. Dah ada apa dah escort penuh, tak ada apa, tak pihak wani nak take dah. Kata wek-wek tak apa dah. Ada pihak main nak sekat boleh, celacang mana tak sekat dah. Awak dah tu makna hudita. Wa wuqita wa kufita, dan cukup dah. Cukup pun pada dah, tak ada kena cari kata wek-wek lain dah, pada kata wek-wek ni pada dah. Nah, dan engkau telah dipelihara oleh Allah. Tu mana uqita, Tuhan jaga dah mu, apa dah pergi naik kanan tak apa. Tu lepas tu balik syaitan lah ana, fatanaha lahu syayatin, lalu syaitan pun keluar menjauhi dirinya. Mula tu dia nanti makcu nak tubik dah. Makcu baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Syaitan paling lagi. Tak lagi wei kawan dengan dia ni. Tak lagi. Tu baik. Yang paling lagi tu syaitan sekali lagi tu kata ke dia. Dia katakan dan syaitan yang lain berkata kepada syaitan yang keluar itu, apa engkau boleh buat terhadap orang yang sesungguhnya ia telah dipimpin, dipadai dan dipelihara oleh Allah. Tak nak mung beri. Beri jadi salah gitu lah. Puak ya sama dia pun pakai ada sel mungku juga puak ya. Pakai ada kata. Tak nak kaca duk tunggu tadi mung. Macu dia minta berlindung dengan Tuhan dia. Muhallah ke Tuhan dah. Pacu sepatu juga. Jangan makcu seorang baca, pakcu kena baca juga. Turun sekali. Makcu baca, pakcu kena baca juga. Barulah Tuhan selamat kedua-dua pakcu dan makcu. Syaitan apa pakak? Pok dia pakak duk kata, tak ada nak mah. Pakcu jagalah, makcu mun kaca tunggu tadi tak jaya mu. Kleng gi, ada apa ya tak boleh. Tak boleh. Makna kata kalau tak baca hatu ke sakut dia, guk pakcu makcu ke tak ada apa dah. Kaya tu baik.
Kaya apa yang hidup panjang. Cu, acu kata orang bar, belakang dia bar, kerja no ya kerja bar, kerja dia bar. Kita tak ada apa lagi baca. Orang nawasa dia tak lagi. Itulah umat Islam. Apabila syaitan hingguk tapala kita gak, tak ada lawan kita. Kena pisah kotor tubuh kita malam. Ni ayat ni doa kotor tubuh belakang. Benda pandak, ada kena mengaji sampai semenit pada. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Siapa tak biasa lagi baca ni, bastralah baca ni, insya-Allah rengi tubuh badan kita. Selamat perjalanan kita. Betul. Nah, segala fikiran kita betul. Sebab tu hidup pipai sama. Kita nak pergi mesyuarat, kita nak pergi kana pun, jadi kerja kita janguk, comel. Sebab tu hidup pipai sama. Nah, kereta kita pun selamat, mereka mai penuh cara. La ilaha illallah. Ya. Yang kelima, ini 5.5. Ketika hendak berjimuk, nak setubuh suami isteri lah. Nak setubuh, celah tu dia stesen besar kat situ. Tempat syaitan terus cari jalan kat situ tu. Sebab apa? Ya musuh manusia, ya belum jadi manusia dia musuh. Setubuh ni cara manusia nak orang lain dunia lah setubuh ni. Nampak tak? Bila kita nak berjimat dengan isteri kita, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang daripada kamu apabila hendak berjimat isterinya, ia membaca Bismillah. Bismillah kan? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Hadis sahih ni, bukan hadis main-main dak ni. Nah, maksudnya dengan nama Allah, Tuhan, wahai Tuhanku, jauhilah kami daripada syaitan. Kami nak berjimuk ni, jangan masuk syaitan. Jangan masuk syaitan. Dan jauhilah syaitan daripada apa yang engkau memberi rezeki kepada kami. Kalau nak tanda kata boleh anak, minta jauh syaitan daripada anak kami. Ni orang panggil cara nak bina anak soleh. Di antaranya waktu kita nak berjimuk untuk nak turun benih tu lagi, jaga dah, sekat dah, pangkan dah. Daripada serangan syaitan, terlibat syaitan. Maka sesungguhnya Nabi kata, maksud Nabi kata lah ni, jikalau ditakdirkan bagi kedua-duanya suami isteri yang duk jimat saat ni, anak pada ketika itu nescaya anaknya itu tidak dapat diberi mudarat akan dia oleh syaitan sama sekali. Syaitan nak beri mudarat tak boleh. Anak dia tu selamat. Itu makna kata hadis muttafaqun alaih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Insya-Allah taala. Masya-Allah, comelnya ajaran Allah. Mudah-mudah. Tak apa sebaris, atas sebaris bawa dak. Bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kak ngapa bila-bila orang muda tak bini lagi tu? Ngapa? Ni cadang kita nak bini insya. Orang bini dah tak apa dah, hidup bawa dah ni insya-Allah. Jangan tak bawa. Nak kali nak jimat baca ni. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Allah. Ni yang kena pula, tak ada 5 tu ada 5 poin semua. Ni takbir azan dan iqamah. Waktu azan iqamah ni syaitan Allah juga ni. Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana idza sami'a an-nidaa bis-salah ahala lahu duratun. Allah. Hatta la yasma'a sawtahu. Fa idza sakata raja'a. Fawaswasa. Fa idza sami'a al-iqamata dhahaba hatta la yasma'a sawtahu. Fa idza sakata raja'a fawaswasa. Allah takutnya hadis ni. Sahih Muslim lah dia ni. Bukan main-main tak. Bukan dongeng-dongeng. Tak ada dongeng, ada Sahih Muslim. Juz 3416.
Maksudnya sesungguhnya apabila syaitan mendengar suara azan yang menyeru orang ramai pada mengerjakan solat, ia terus lari menjauhi diri sejauh-jauhnya serta ketuk berat na dia tu, nak ayat kata dia tu menghina kambing. Hina. Nah, nak jadi nak cerak kata dia tu orang menetar wuduk, menetar azan, ketuk berat ketuk gitu. Allah. Kerana terburu-buru gaduh-gaduh tik, takut atau mengejek-ngejek dan qada jauhnya. Ya Allah. Qada jauh dia siapa mana? Ialah sehingga ia tidak mendengar suara azan itu lagi. Batu muazzin badrah. Syaitan jauh lari. Pakai mikrofon molek, syaitan lari jauh letih sikit dia. Allahu akbar. Maka apabila suara azan itu senyap, tengok nak atas rajin usaha dia, ia kembali semula pula. Maksudnya apa? Serah klik semula pula dah. Allah, rajin sungguh syaitan ni, ya Allah. Kita sekaligus ada dah lari apa kata klik dah lah. Nah, hafal dah lari kebal tu tak klik buat tu. Tu syaitan jin, syaitan manusia. Manusia tak klik dah. Syaitan jin klik pula. Klik apa? Lalu membisik-bisik dengan was-waskan manusia supaya jangan menyahuti panggilan azan mengerjakan solat itu secara memalaskannya atau menyibukkannya dengan sesuatu kerja atau mengingatkan dia dengan berbagai-bagai urusan lain, dan dakwa begitu begini atas kekurangannya supaya lewat datang kira-kira tidak sempat takbiratul ihram bersama imam atau lebih dari itu lagi. Allah, syaitan main sungguh. Sekarang macam dia. Kasih mari, kalau nak mari juga mari lewat-lewat. Allah, syaitan, auzubillah minasyaitanir rajim. Tu hijau dia lepas bel. Hijau dia pergi jumpa, pacu jangan, pacu tidur, pacu jangan bangun. Tengok ayat belakang. Ya, tak boleh. Ulik orang tidur, boh hijau orang duduk saja. Wi fikir gitu gini kepada orang, tak ada apa dia nak pergi cakap, ingat kerja tu tak ada kira. Ya ada belakang sungguh, ya Allah. Boh kerja pada orang tak ada kerja. Nah, banyaknya pakak-pakak berasa tengok dah dia. Pakak rasa tengok bagaimana kau syaitan ni. Sebab tu pihak orang batu yang kita kena pakak wak sungguh. Pihak orang batu yang tak ada. Pihak tu lari. Jangan hidup lah. Tempat-tempat apa ni yang diralik jangan. Ya Allah. Kena belaka benda ni. Kena belaka umat Islam. Sikit banyak seorang kena belaka benda ni. Ya Allah. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Lepas tu, apabila ia mendengar suara iqamah pula. Iqamah pula dah. Allahu Akbar pula. Ia terus lari pula ya. Allah ya takut sungguh kebal. Takut ya. Dia tak boleh duduk lari. Sakit dia badan sepengah piak dia dah. Tak boleh lari. Lari pula. Ya Allah. Sejauh-jauhnya hingga ia tidak mendengar suara iqamah itu lagi. Ya tak jauh mana lah iqamah ni dah. Apabila suara iqamah itu senyap, maka ia kembali pula. Kelak pula. Dua kali kelak. Allah. Membisik-bisik dengan was-was pula orang yang sedang mendirikan solat pula ada. Mari duk kalau tak ada ingat kerja gapo tak biasa ingat dah semaya. La ilaha illallah. Mari khaya kau ni. Seperti mana hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya Rasulullah mengenai berpaling muka dalam semaya. Ya paling kata paling. Liuliyah. Ada orang semaya liuliyah. Nah, Rasulullah jawab atakana, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Dalam sembahyang ni hadis sahih cerak.
Ayat atau peranai syaitan dalam semaya pun yang hidup jin juga. Bukan kata hawa semaya dah gak selamat dari syaitan dah. Yakni berpaling muka ke kanan ke kiri dalam solat adalah sambaran yang disambarkan kerana kelekaan oleh syaitan daripada solat seorang hamba. Syaitan mau hidup sambar. Cah paling betul. Cah paling betul. Yang nak paling bahasa dia kena sama dia ni bahasa geli nak paling selalu. Bahasa nak tengok tu, bahasa nak tengok dah ada belakang. Allah. Itulah umat Islam. Alah mana kau syaitan. Itulah umat Islam syaitan. Dalam semaya pun jela betulah kita minta utuh ikat hati kita. Allah marbit qalbi bika wahdaka la syarika. Ya Allah, ikatlah hatiku denganmu seorang. Ya Sami', ya Basir, ya Alim. 3 perkara ya kita dengan Tuhan. Pakai 3 sifat utama. Satunya ya Sami', hak kita baca. Ya Basir, hak kita buat sujud, rakaat, duduk qiyam ke. Ya Alim, hak kita niat dalam hati. Alimun bi zatis sudur. Sekian ambil bakar dah. Ambil apa ya Allah, ambil orang naik dulu. Nah, aku baca orang naik, ya Allah, ya Sami' orang naik, ya Basir, tengok ambil orang naik. Ada 3 sifat ni dengan kita. Tak ada Allah, senang kumulih. Allah susahnya. Au mayu orang Malaysia kata. Pegang tak lekat semayangnya, luh kat ni berat. Jadi kalau kita tak jam dengan satu, ya Allah, ya Sami', ya Basir, ya Mujib, ya Sami', ya Basir, ya Mujib, ya Alim, pegang dengan 3 sifat. Ibu rasa kita duk kecek dengan dia. Tuhan dia jawab kita. Waktu kata setengah ulama, kalau tak ada muncelat mata tu lebih teruk, mu duk khoya pelat-pelat, mu pejam mata tak apa. Pada pejam mata tak molek. Tapi baik pada mulut celat tengok hangga siapa mu terlupa semayang. Batu mata tak saya tengok apa, saya tengok pak sujud. Kecuali kalau kita duk tahiyat, saya tengok di kawan dia nak jari ni. Pia tasyahud tengok dia nak jari. Pia tamada sama ada pia rokok. Pia qiyam, i'tidal. Biar tak ada tasyahud, tengok di sujud. Tengok sujud. Rokok seperti rokok jangan duk. Siapa tengok di sujud. Biar rokok tengok pak sujud dah. Anda ingat kepada pak sujud kerana sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah waktu dia sujud. Tu. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah waktu dia sujud. Itu hadis sahih. Oleh itu maka marilah kita tu ikat diri kita dengan Allah. Minta pada Allah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Masuk sujud tu ingat. A'udzubillahil azim wajhil karim sultanil qadim minasyaitanir rajim. Insya-Allah dah. Allah habis tak ada kena ayat. Dia pun kacau, guli pati menetam menegak dia tipu kita lah semaya pun. Allah habis tipu. Kita pun kena sungguh benar-benar. Sungguh utuh. Nah, jadi bulat. Kadang-kadang kita kung kupak syarah pergi kat lain berat. Kung ambil klaim mula pula. Letih saya. Letih dengan duk perai syaitan tu. Ba'dukum li ba'din adu. Jelah molek ba'dukum li ba'd. Siapa dalam semaya tu hakikat dunia ba'dukum li ba'din adu dah ada situ. Sama telah luar semaya. A'udzubillah. Ada tulah hari ni dah. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita selamat pada tipuan syaitan. Pergi kepada sujud insyaAllah. Mulai dia tak dua kali lagi kita baca habis insyaAllah. Dia nak baca tafsir cekak ni. Tapi tak habis lagi. Syaitan ni cerita panjang kat benda ni. Nah, Allah Ta'ala a'lam. A'azanallahu wa iyyakum minasyaitanir rajim wa min sayyil asqam birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.